Waalaikumsalam warahmatullah. Awal Ustaz masuk, Ustaz minta maaf Ustaz. Baik, baik, Jemaah-jemaah baik. lain, No problem. jemaah-jemaah lain slowly akan masuk insya-Allah Ustaz. Baik, baik, baik. Tapi kita mulakan dulu majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita pada malam ini dan kepada semua sahabat-sahabat yang dilapangkan masa untuk sama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu kita. Dan hari ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 1144 Hijrah kepada semua yang hadir. Semoga hari ini, hari pertama awal Muharram, memberi kita semangat untuk terus kita menuntut ilmu, terus memperbaiki ibadah kita. Slowly kita kayuh, kita belajar, moga ianya menjadi satu manfaat dan moga insya-Allah dapat kita sebarkan apa yang kita belajar dan dikongsikan pada setiap majlis ilmu kita. Jadi hari ini kita direzekikan kita sekali lagi untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz dalam masa yang amat singkat. Ustaz selalu terkejut dengan saya. Semalam bagi tahu, hari ini dah panggil. So, tapi direzekikan kita lah Ustaz dapat meluangkan masa. Dan hari ini kalau sebelum ni kita dah dengar syarahan Ustaz pada 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan pada malam ini kita akan dikongsikan oleh Ustaz syarahan beliau pada 10 ayat terakhir surah Ali Imran yang saya pasti ramai sahabat-sahabat telah amalkan ketika mana kita bangun untuk solat tahajud sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya mau perkenalkan dulu kepada sahabat-sahabat yang masih belum mengenali Ustaz. Ustaz adalah Al-Fadhil Ustaz Afwan Cik Mansur. Saya tak tengok ni Ustaz, nama Ustaz macam dah hafal. Yang merupakan pembimbing Al-Quran dan juga pensyarah College Universiti Islam Perlis. Dan Ustaz, saya rasa ini kali keempat Ustaz bersama dengan kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya? Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Kak Marina, terusnya kakak-kakak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya kiranya semua kakak lah, saya paling adik sekali saya rasa. Baik, alhamdulillah Allah bagi rezeki kepada kita untuk kita melihat 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran. 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran. Dan kita tahu surah Ali Imran adalah surah Madaniyah. Cuma di sini diselitkan ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam ayat ataupun dalam surah Madaniyah ni ada ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan ketika mana Nabi SAW berada di Mekah. Dan 10 ayat yang terakhir ini, pandangan yang kuat riwayat menyatakan ia adalah ayat Makkiyah, iaitu ayat yang turunnya ketika mana sebelum hijrah. Dan melihat pada kondisi yang turun ayat ini menggambarkan Nabi dan para sahabat
berada di Mekah Al-Mukarramah pada waktu tersebut. Cumanya suka untuk saya ingatkan berkaitan dengan ayat Makkiyah dengan Makkiyah dan Madaniyah, supaya kita ingat Makkiyah tu bukan maksud dia turun dekat Mekah, Madaniyah pula bukan turun dekat Madinah, tetapi ia melihat kepada timeline. Timeline ni ialah apa? Gerakan masa, iaitu ayat Makkiyah ialah ayat yang turun sebelum hijrah. Kebanyakan turun di Mekah lah sebelum hijrah. Cuma ada beberapa ayat yang ada istisna, ada pengecualian. Diturunkan di luar Mekah. Di luar Mekah, walaupun diturunkan di luar Mekah dan di Madinah sekalipun. Tak ada lah ayat dekat Madinah sebab Nabi tak pernah pergi kat Madinah sebelum hijrah. Ketika mana Nabi dilantik menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ayat diturunkan tempat dia di luar pada Mekah, tapi sebelum hijrah, maka ia dipanggil ayat Makkiyah. Adapun ayat Madaniyah ialah ayat yang turun selepas hijrah. Selepas hijrah, walaupun ayat ataupun surah tu turun dekat Mekah sekalipun, tapi kalau turun selepas hijrah, kita panggil surah ataupun ayat Madaniyah. Baik, yang tu jelas nah. Baik, maka secara tidak langsung kita boleh mengetahui bagaimana environment ayat ini turun kepada Nabi dan turun kepada para sahabat. Bila kata ayat ini ayat Makkiyah, bermaksud Nabi SAW dan para sahabat masih berada dekat Mekah, masih tidak mendapat kuasa, Nabi tidak berkuasa, dalam keadaan masih tertindas, dalam keadaan Nabi SAW dan para sahabat tidak sebebas seperti mana sebebasnya mereka ketika mana berada di Madinah. Cumanya kita juga tidak boleh salah faham terhadap apabila Nabi keluar daripada Mekah adalah satu kejayaan yang sangat besar ke Madinah, itu betul. Tetapi cubaan-cubaan juga adalah cubaan yang begitu besar. Cubaan yang begitu besar. Di Mekah, walaupun Nabi tidak menguasai pemerintahan Mekah, tapi pada waktu itu akses kepada air tidak ada masalah. Apabila Nabi pergi ke Madinah, benda yang pertama yang ada masalah kepada Nabi dan para sahabat di kalangan muhajirin adalah apa? Adalah mereka tidak ada akses direct kepada sumber air bersih. Itu di antaranya. Sumber air bersih, maksud dia kalau dekat Mekah tak ada masalah sebab air utama adalah percuma, iaitu minum direct, gunakan air direct daripada air Zam-Zam, daripada telaga Zam-Zam. Tapi pergi kat Madinah, tidak seperti mana berada dekat Mekah. Maka keluar pada kelompok Quraisy, mereka bertemu dengan kelompok Ansar dan ekonomi dikuasai oleh golongan Yahudi sebagai satu bangsa yang asing dekat sana, tetapi mereka menguasai ekonomi di Madinah pada waktu itu. Okey, baik, itu secara ringkas Madaniyah, Makkiyah. Baik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka bila kita kata 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran yang kita bincangkan ini, insya-Allah kita akan ambil daripada ayat 190 sampai ayat 200. Dan 10 ayat ni nak dibincangkan dalam tempoh sekejap ni, kita kena select sikit lah. Select apa yang kita boleh bincang, apa yang kita tak boleh bincang. Bukan tak boleh bincang, maksud dia terpaksa dilajukan dan sebagainya. Baik, kalau kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 190, pada ayat 190 adalah ayat yang umum berkaitan dengan ulul albab. Saya baca sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Ayat 190 sampai 194. Secara ringkasnya, ayat 190 sampai 200 ini adalah ayat yang Nabi SAW suka baca ketika mana pada malam hari. Tapi kita tahu Nabi SAW tak baca pendek-pendek macam ni. Cuma ini di antara ayat yang Nabi SAW sering baca dalam surah Ali Imran. Cumanya banyak riwayat yang menceritakan kepada kita, kalau tengok ke dalam tafsir Al-Munir, menceritakan bahawa Nabi SAW apabila diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi apabila sampai saja masuk kepada ayat 190 surah Ali Imran, Nabi baca pada waktu malam ataupun Nabi baca ketika mana solat malam, Aisyah akan dengar Nabi SAW menangis teresak-esak. Nah, Aisyah akan dengar Nabi SAW menangis teresak-esak. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir menyatakan Nabi SAW menangis teresak-esak ketika mana sampainya pada ayat 190. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, kenapa engkau bangun sembahyang malam? Kan ada riwayat hadis Nabi yang menceritakan, Aisyah tanya kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah, engkau kan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar qad ghufira. Nabi SAW disebut oleh Aisyah, kamu telah ghafira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kamu telah dijanjikan, diberikan confirmation oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga. Untuk masuk ke dalam syurga, dan kamu diampunkan dosa kamu yang telah lepas dan dosa kamu yang akan datang. Buat apa teruk-teruk nak bangun sembahyang malam lagi ni? Maka Nabi SAW menjawab dengan jawapan yang mungkin kita semua ingat. Nabi kata, afala an akuna 'abdan syakura. Aisyah, tak bolehkah aku menjadi seperti mana Nabi kata, afala an akuna, tak bolehkah aku menjadi 'abdan syakura, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Yang bersyukur. Baik. Apabila Nabi sampai ayat ni, Nabi menangis teresak-esak menyebabkan Aisyah dia trigger lah. Aisyah dia trigger. Baik. Triggernya Aisyah itu sepatutnya memberikan kesan kepada kita. Maksudnya ayat ni bagi kesan pada Aisyah. Ayat ni juga first kali bagi kesan kepada Nabi SAW, sehingga Nabi menangis pada waktu malam sehingga Aisyah terjaga pada waktu malam tersebut. Maka Aisyah tadi tanya kepada Nabi SAW, Nabi jawab dengan jawapan yang sedemikian rupa. Maka ayat ini memberikan kesan yang sungguh mendalam kepada Nabi SAW.
Baik kakak-kakak sekalian, setiap ayat dalam Quran ni semuanya ada bisa masing-masing. Bisa ni maksud dia ada kesan kepada diri kita, ada setengah kita dia terkesan dengan ayat ni. Sebab apa? Ada peristiwa yang berlaku dalam hidup dia kena pada ayat tu pula, seolah-olah reflect kepada diri dia. Ada setengah orang ni dia terkesan dengan ayat yang lain. Ada setengah ni dia terkesan ayat yang lain. Ada orang yang apabila dia baca ayat ni 10 ayat yang terakhir dia selalu ternyang-nyang. Dia suka sangat baca ayat ni. Baik. Dalam 10 ayat yang terakhir ni kita akan nampak yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 190 Allah menceritakan secara umum bahawa sesungguhnya Allah menciptakan langit yang sangat luas. Allah menciptakan bumi yang kita berpijak ni. Dan di sana ada pergantian malam dan siang yang Allah jadikan kepada manusia sebagai satu ayat, sebagai satu tanda kepada mereka ulul albab, mereka yang ulul albab. Baik. Yang pertamanya, ayat ini menyebut tentang ulul albab. Nah, ayat ini menyebutkan tentang ulul albab. Siapakah ulul albab? Kalau dalam ayat ini, ulul albab diterangkan pada ayat 191. Kita baca dulu. Nah, Allah kata, Alladhina yadhkuruna Allah. Mereka yang ulul albab ini, kita terjemah secara mudahnya mereka yang bijaksana. Nah, bijaksana. Mereka yang ulul albab ini ialah yadhkurunallah, yang sentiasa mengingati Allah, sentiasa, continuously, sentiasa. Maksud dia daripada dulu, sekarang, akan datang sentiasa. Siang, malam, bangun tidur, nak tidur, sentiasa memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berzikir kepada Allah. Sama ada ketika mana dia sedang bangun, qiyaman, sama ada dia dalam keadaan duduk, sama ada dia dalam keadaan berbaring. Maksudnya setiap masa ingat Allah. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ulul albab ni bukan sekadar zikir ataupun ingat kepada Allah, mereka ini mereka yang berfikir, sentiasa menganalisa pada kejadian yang Allah Subhanahu Taala ciptakan tadi. Apa dia? As-samawat, langit, wal ard, bumi. Dan dimulakan pada ayat 91, diakhiri ayat 91 ni dengan perkataan Rabbana. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanda tawadhu' kita kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina 'adzaban nar. Jauhkan kami daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kenapa dalam keadaan memulakan ayat dengan cerita Allah Taala menciptakan langit dan bumi, kemudian khusus lebih narrow down cerita tentang orang yang berzikir kepada Allah, kemudian last sekali, ya Allah, bebaskan kami daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengoklah. Yang pertama, dari sudut makna ulul albab. Makna ulul albab, kalau dalam ayat ni ada makna pada ayat 191. Yang pertama, mereka yang berzikir dalam kondisi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang sentiasa berfikir dalam banyak kondisi apapun yang berlaku, mereka berfikir ini ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, mereka akan menyatakan apa? Subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang menciptakan ni, Allah yang menjadikan ni. Semua ni berlaku kepada Allah. Semua ni berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Buya Hamka menyatakan apa dalam tafsirnya Al-Azhar? Dia kata ulul albab secara ringkasnya daripada ayat ini menunjukkan mereka yang ada dua ciri. Yang pertama, mereka yang sentiasa berzikir dan mereka yang sentiasa berfikir. Zikir dan fikir. Zikir menggunakan lidah kita, menggunakan mulut kita, menggunakan panca indera kita untuk berzikir kepada Allah.
Yang kedua, berfikir. Menggunakan apa? Menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan ulul albab, kata Hamka. Ibnu Katsir pula menyatakan apa? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim, dia kata mereka yang ulul albab ini ialah sentiasa tak pernah putus fikir pada penciptaan Tuhan, pada nikmat kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan pada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah kasihkan kepada kita. Itu kata siapa? Kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menakalkan satu kalam daripada Hasanul Basri terhadap orang yang berfikir. Orang yang ulul albab ni adalah lebih baik daripada orang yang sekadar bangun semayang malam. Maksud dia buat ibadat semata-mata tak cukup. Hasanul Basri, seorang tokoh di kalangan kibarut tabi'in, dia bukan sahabat Nabi, tapi dia kibarut tabi'in, dia kata apa? Tafakkur sa'atan. Dia kata orang yang berfikir ataupun berfikirlah satu masa, ambil satu masa untuk berfikir, satu saat untuk berfikir, khairun, adalah lebih baik min qiyamil lailah, daripada bangun sepenuhnya sepanjang malam. Bermaksud apa dia? Pentingnya kita menjadi ulul albab, golongan yang bukan sekadar berzikir tetapi berfikir pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni. Untuk beribadat tak cukup sekadar apa? Sekadar kita berzikir, tapi kita kena ada akal untuk berfikir. Tak cukup orang tu hanya kuat ibadat tetapi otak tak ada. Ayat kasarnya macam tu. Dia ibadat dia tapi dia tak erti apa. Orang sobat tu buat, orang sobat ni buat, tapi dia tak tahu apa sebenarnya yang dia buat. Baik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya amat tertarik apabila kenal tak semua Ustaz Hasrizal Abdul Jamil? Kenal tak? Tak kenal ya? Dia senior saya. Macam pernah dengar tapi tak ingat yang mana. Kenal, sekarang kat Finland. Betul. Oh, dia senior saya di Jordan dulu. Saya suka baca karangan-karangan dia, buku-buku dia. Di antara lain ialah dia cerita tentang hikmah. Dan saya apa buku yang dia baca, saya cuba untuk baca. Sebab pembacaan ni dia membentukkan pemikiran kita. Maka suka saya apabila Syekh Salah Al-Khalidi dalam satu kitab dia, Al-Qasasul Qur'ani, dia menyatakan apa? Dia menyatakan ulul albab ni ada, Allah terangkan lebih jelas pada surah Az-Zumar ayat 18. Golongan ulul albab yang Allah sangat suka ni. Allah Subhanahu Ta'ala rakamkan pada ayat 18 apa? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika kal an'am. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sana anak saya ni sana. Okey. Baik. Ayat tu cerita macam mana? Cerita kepada kita ulul albab. Sifat dia ialah alladzina yastami'una al-qawla. Mereka apabila mendengar, ini golongan ulul albab peringkat yang tertinggi. Gitu. Kalau kita ada golongan yang cerdik pandai, ni golongan yang paling pandai. Kita tak boleh sekadar pandai. Kita kena makin lama makin bijak. Sentiasa upgrading kita punya knowledge kita punya ilmu. Maka orang yang sentiasa upgrade, dia akan sampai satu tahap ulul albab yang mana sifat dia macam mana? Yastami'un al-qawl. Apabila orang memberikan pandangan-pandangan, kita sekarang ni di akhir zaman ni ramai ustaz-ustaz yang ada dan ramai YouTube yang menyiarkan pandangan-pandangan. Ada di kalangan pandangan yang kita dengar bersalahan dengan ustaz ni. Ustaz ni pula duk lawan dengan ustaz ni. Ustaz ni pandangan dia pula tak puas hati dengan ustaz ni, dia balas balik sekian-sekian.
Ada setengah, bukan setengah, ramai di kalangan kita yang pening keliru. Mana satu ni? Dan mana satu ni? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu formula. Formula ulul albab ini ialah apa? Sampai satu tahap yastami'una al-qaul. Pandangan dia ni kata macam ni, pandangan dia ni kata macam ni, pandangan dia ni kata macam ni. Maka kita kena istami'. Istami' ni macam mana? Bukan sekadar dengar, tetapi dengar dengan bersungguh-sungguh untuk menganalisa apa yang kita dengar. Dan siapa yang duk buat artikel, tulis artikel, jurnal, semua maklumat yang kita dapat, kita baca, sebelum kita baca kita kena pilih apa yang kita nak baca. Kita kena filtering dulu, filter maklumat. Lepas kita filter maklumat, kalau buat literature review, LR, dia kena ada comparison, kan? Compare maklumat ni dengan maklumat ni. Kita kena muqaranah, kita kena ada perbandingan. Dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni. Maka kita kena ada ilmu metodologi, method untuk memastikan mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Maka yastami'un al-qaul ni sampai satu tahap kita dengar ilmu dia ni, dan datangkan hujah ni, yang ni datangkan hujah dalil macam ni, dan datangkan dalil macam ni, kita akan berpihak kepada macam mana. Walaupun ilmu ni bukan berpihak, tak penting berpihak ataupun tidak, tetapi untuk diikuti. Sebab kita akan mengikuti benda yang kita yakin. Ibadah yang kita nak buat, ibadah yang kita yakin, apabila kita ikut dia, kita yakin yang ni betul. Sebab apa? Ada dalil, sebab apa? Cara pentafsiran yang betul, sekian-sekian, cara pemahaman yang betul, maka kita ambil yang tu. Itu meyakinkan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata yastami'una al-qaul. Yang pertama, orang yang ulul albab bukan sekadar mendengar, tetapi dia memilih untuk mendengar yang baik-baik. Fayattabi'una ahsanah. Daripada yang baik-baik itu, kita pilih yang terbaik untuk diikuti. Contoh, ada 3 ataupun pandangan yang berbeza pada satu-satu isu. Maka kita dengar semua sekali. Yastami', bukan sekadar dengar, tetapi dengar dengan memilih untuk mendengar. Jiwa raga kita. Dia lain. Kakak-kakak sekalian, kalau kita baca Quran, kita akan jumpa yasma'un. Yasma'un ni dengar juga. Sami'a, yasma'. Yastami', dengar juga. Ada ta tambah ta. Yastami' dengan yasma' tak sama. Yasma' dengar, walaupun kita tak pilih untuk dengar, kita terpaksa dengar. Yang tu yasma'. Contoh, orang budak-budak racing atas jalan, mak rempit. Kita duk bawa kereta daripada Ampang menuju ke Serdang. Contoh, bawa kereta Ampang menuju ke Serdang, mereka rempit, kita tak nak pun dengar dia orang punya exhaust motor yang kuat tu rempit. Tapi telinga kita tak boleh tutup. Kita terdengar, terpaksa dengar walaupun bukan pilihan kita. Yasma'. Lebih kasar lagi saya selalu buat contoh pada student saya, orang kentut dalam kelas. Kan, terkentut kuat dalam kelas. Kita tak boleh nak halang telinga kita daripada tak nak dengar. Terdengar, nampak macam mana? Terdengar. Tapi benda yang kita dengar tu, kita tak boleh filter. Yang tu yasma'. Yastami', benda yang kita nak dengar, benda tu kita filter sendiri. Contoh, aku nak dengar ni pada YouTube sekian-sekian, ustaz ni cakap sekian-sekian. Yang tu yastami'. Maka golongan yang bijaksana ialah dia dengan pilihan diri dia sendiri, dia memilih, berikhtiar untuk memilih sekian-sekian untuk dia dengar. Dan mana Mat? Ya. Oh, okey, baik. Saya ingat aku ada tanya soalan. Baik. Yastami'u fayattabi'una ahsanah, dan dia akan ikut yang terbaik. Allah kata apa? Ulaika hadahumullah. Mereka yang buat kerja macam ni, kita yang beramal dengan apa yang Allah Ta'ala sebut ni, Allah Ta'ala kata apa? Orang macam ni Allah sentiasa bagi petunjuk kat dia. Orang macam ni Allah sentiasa bagi hidayah kat dia. Sebab dia memilih yang terbaik dengan hasil usaha dia sendiri.
dan mesti Allah bantu dia. Tambah-tambah ilmu agama, in tansurullah yansurkum. Kalau dia buat tu untuk memenangkan, pilih yang terbaik, maka Allah akan bantu dia. Jangan risau. Allah kata apa? Golongan yang macam ni, ulaika hum ulul albab wa ulaika hum ulul albab. Mereka ni adalah golongan yang ulul albab. Baik. Senang cerita, saya menterjemahkan secara harfiah, yang ni saya lah, supaya kita dengar ulul albab ni bukan golongan yang kita patut ketepikan. Sebab Allah Ta'ala nak kita jadi ulul albab. Ulul albab ni kita ambil ayat tadi, orang yang bijaksana. Bijaksana ialah mereka yang berfikiran jauh. Bijaksana tindakan mereka, tindakan hasil pada pemikiran mereka berdasarkan kepada ilmu yang telah mereka kaji dan mengaji. Sebab itu golongan ulul albab adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala paling suka dan Allah sentiasa akan bagi hidayah ke orang ni. Nah, baik. So ayat kita 190 ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan awalnya Allah menciptakan langit dan bumi semalam, 2 malam lepas. 2 malam lepas saya bawa kereta lepas Isyak tepi laut, kan kami duduk kat Kuala Palih. Tepi laut, di sepanjang jalan Kuala Palih itu ada kampung Berembang. Kampung Berembang ni orang duduk belacan. No, sepanjang laut tu tak ada lampu, gelap gelita. Soalan saya, di sebelah kiri saya laut, di sebelah kanan kampung. Sepanjang jalan tepi laut ni, jalan tar, sepanjang jalan tu, di sebelah kiri laut, di sebelah kanan tu adalah kampung. Mana lagi gelap? Waktu malam ni, mana lagi gelap? Takkan tak jawab. Soalan mudah tu. Mana lagi gelap? Mana lagi gelap, Kak? Kalau logiknya laut lah, sebab rumah tu ada cahaya. Ya, laut. Dan kalau kita lalu laut pada waktu malam tanpa lampu sangat menggerunkan. Sebab itu ada ayat Quran sebut afa aminu makrallah. Apakah manusia kamu semua masih merasa aman? Kita duduk di tepi laut tu, kita rasa selamat dah. Kita rasa selamat walaupun 70% dunia kita adalah lautan. 30% dunia kita adalah daratan. Saya kata dekat isteri saya, kita rasa selamat tak? Kita rasa akan tenggelam tak duduk atas darat ni? Tak pernah rasa nak tenggelam pun. Walaupun pada hakikatnya, lautan ni sekiranya iceberg, kan? Ais yang berada di kutub utara dan kutub selatan, di kutub itu, kalau cair, habis tenggelam kita. Jadi apa? 100% adalah lautan. Tapi kita sentiasa berasa apa? Berasa selamat. Sebab apa kita berasa selamat? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita selamat. Tapi kita tak pernah merasa pun gerunnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala boleh kita rasa, tak ada rasa apa-apa apabila duduk tepi laut. Bila lalu tepi kampung rumah tu, tepi laut tu lah ada orang buat maksiat pun ada tepi laut. Tak merasa gerun pun. Bila saya tanya isteri saya, rasa macam mana? Tak ada rasa gerun ke? Kalau tiba-tiba laut ni jadi tsunami, sekarang ni laut kita rasa lagi rendah daripada darat. Tapi nanti sudah pasti laut ini lebih tinggi daripada daratan. Waktu tu kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah lama dah tahan laut ni untuk apa? Untuk bagi kita rasa selamat duduk atas daratan. Baik. Maka apabila kita baca ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardh. Yang tu baru kita cerita lautan. Kita baru duduk atas bumi, rasa luas dah bumi ni. Kan? Kita tak cerita lagi bab langit yang sangat luas. Waktu sekarang saintis tak boleh nak ukur berapa luasnya langit ni. Tak boleh nak ukur. Kan? Tapi kita sebagai orang Islam, kita percaya langit ni dia ada sempadan dia. Langit ni dia ada pengakhiran dia. Setiap makhluk Allah ada pengakhiran dan permulaan. No? Setiap makhluk Allah ada permulaan dan ada pengakhiran. Termasuk langit yang sangat luas. Kita sampai tak tahu luas sungguh langit ni. Dan
wal ard, dunia kita, muka bumi ni yang sangat kecil. Betapa Allah nak bagi tahu hampa duduk atas muka bumi yang sangat kecil ni pun hampa rasa dah cukup luas. Di atas kepala hampa yang hampa junjung ni ada satu langit yang sangat luas yang tak pernah kami timpakan kepada kamu. Kamu tetap rasa selamat. Afa aminu makrallah. Tadi kita cerita tentang laut, kita dah rasa selamat. Kita ni duduk atas kita ada langit, sentiasa kita rasa selamat walaupun kita adalah di antara bumi, di antara di antara makhluk, nak kata macam mana, kita adalah makhluk di antara yang terkecil kalau kita sedar diri, dan di antara makhluk yang terdedah dengan bahaya yang cukup banyak di sekeliling kita. Kalau Allah mentakdirkan bumi ni dilanggar oleh, cukuplah dilanggar oleh meteor, cukup dah dilanggar oleh bulan ke, cukup untuk menghancurkan bumi. Tapi Allah nak bagi tahu kepada kita, semua tu Allah ciptakan la ayat, adalah menunjukkan kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kata ada berapa? Ada 3. Bila sebut ayat, yang pertama maksud dia pada ayat Al-Quran tu sendiri. Ayat Quran tanda kekuasaan Allah. Sebab apa? Ayat Quran cerita, kita ambil satu bab kecil dalam Quran. Dalam Quran ada cerita yang sangat banyak. Cerita para nabi dan bukan para nabi, iaitu cerita para nabi dan umat terdahulu dan cerita bukan para nabi. Cerita para nabi ni ramailah. Nah, cerita bukan para nabi ramai tak? Ramai juga. Zulqarnain, cerita tentang Luqmanul Hakim, cerita tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Qaryah. Maka itu adalah cerita yang bukan yang bukan para nabi. Nak bagi tahu kepada kakak-kakak sekalian bahawa cerita-cerita terdahulu ni adalah cerita perkara ghaib. Kita pun tak tahu kecuali Allah Taala bagi tahu kat kita. Adapun selain daripada Quran dan selain hadis Nabi SAW yang cerita kat kita boleh pertikaikan. Kita boleh pertikaikan la ayat. Ayat Quran adalah tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, apa maksud ayat? Ialah ayatul kauniyah, tanda kekuasaan Allah. Yang kedua ayat ni ialah apa? Penciptaan Allah. Al-kauniyah ni maksud dia khalqillah, apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ni. Ini tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga adalah mu'jizat lil anbiya wal mursalin. Mu'jizat kepada para rasul dan mu'jizat kepada para nabi. Itu adalah ayat Allah. Bila sebut ayat Allah, itu yang dibentangkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, salah seorang pentafsir yang terkemuka daripada Mesir yang meninggal pada tahun 1989 kalau tak salah. 1989. Saya ada seorang kawan yang nama dia Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bila tanya siapa yang bubuh nama hang ni, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kami waktu tu heran, nama dia bukan Melayu ni. Kenapa bubuh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, tak ada orang lain nama Mutawalli Sya'rawi ni? Dia kata abang aku yang bubuh. Bila saya tanya, siapa abang hang? Abang aku waktu tu tak doktor lagi. Abang aku Ustaz Zul. Tuan-tuan kenal siapa? Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bekas Menteri Agama tu. Adik dia mengaji sekali kami. Waktu tu dia tengah buat PhD dekat USM. Dr. Zul tengah buat PhD dekat USM. Kami pun kata, rare ni nama ni. Macam mana boleh dapat? Abang hang tua atau mana? Rupanya abang sulung dia. Bukan abang sulung. Dr. Zul nombor 3 ke nombor 4 gitulah. So dia yang menamakan adik dia sendiri. Baik, sekadar dia lah, sekadar selingan. Baik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat 191 menceritakan tentang satu lagi sifat ulul albab, iaitu mereka yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara bangun, secara duduk ataupun secara tidur. Dan ini bukanlah dalil untuk menunjukkan bahawa kita boleh berzikir dalam keadaan melompat, kita boleh berzikir dalam keadaan
macam yang kakak pernah tengok kan video-video yang orang duk berzikir dekat kubur tu, duk la ilaha illallah, berzikir sambil melompat, berzikir sambil menari. Yang tu bukan dalil yang ditunjukkan oleh ayat Quran ni. Nah, ayat Quran ni tak menunjukkan macam tu. But saya pernah ada peristiwa saya pergi ke Syria. Waktu tu Syria masih aman, masih cantik. Kami pergi ke satu masjid, yang menganjurkan zikir, haul zikir gini lah. Bila pergi berzikir tu, awal tu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, okey lagi, zikir sambil berdiri. Kemudian duduk. Lepas duduk, ajak berdiri balik. Lepas berdiri, dia start melompat. La ilaha illallah, start melompat. Lepas melompat, daripada la ilaha illallah, jadi Allah, Allah. Lah kali di hu, semua lompat. Bila saya tengok semua lompat, takkan aku tak lompat. Saya pun lompat sekali. Kan, cumanya apabila kita waktu tu dalam proses, maksudnya proses menuntut ilmu, kita pergi sana, kita nak belajar, pergi sini, kita nak belajar. Tapi akhirnya bila kita melihat kepada pendekatan dalil yang terbaik, ayat Quran ni tidak menunjukkan dalil untuk kita menari. Ya. Saingina. Untuk kita menari, melompat macam tu. Itu bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, kalau kita tengok, ialah yazkurun. Waktu bila pun yazkurun ni, kita mengaji bahasa Arab, ada yang mengaji bahasa Arab kan, fi'lul mudhari'un. Fi'lul mudhari' dia menunjukkan kepada apa? Continuous. Benda yang kita sedang buat, dia present tense sekarang ni, dan continuous tense, sentiasa akan buat, dan benda ni akan berlangsung sampai bila-bila. Yazkurun, sentiasa. Maka nak bagi tahu dekat kita, bukan dalil ayat Quran yang menunjukkan pada waktu berdiri, duduk tu kita berzikir dengan zikir yang dimaksudkan begitu. Tak. Zikir dekat sini adalah zikir dalam keadaan disambungkan ayat wa yatafakkarun. Zikir dan fikir, kata Hamka yang kita ambil tadi. Zikir dan fikir pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Maka apabila orang melihat ayat-ayat Allah ini, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat kauniyah, betapa alam ni besar sangat, betapa alam ni hebat sangat, kan? Maka kita akan kata apa? Kita akan kata Allah yang layak yang mana menciptakan langit dan bumi sehebat ini, maka Allah lah yang selayaknya, ataupun memang Allah berkemampuan. Berkemampuan. Tidak mustahil bagi Allah untuk menciptakan syurga dan neraka. Yang Allah ceritakan dalam ayat Al-Quran itu adalah benar. Maka kita minta daripada Allah, ayat 191 ni, apabila Nabi SAW baca, Nabi menangis terisak-isak. Ayat 191 ni berakhir dengan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang engkau ciptakan ini, tanda-tanda kuasaan engkau ciptakan ini, semua itu bukanlah batil. Semua itu tidak sia-sia. Semua itu ada tujuannya. Subhanak, maha suci Allah, yang bebas daripada sifat-sifat yang tidak selayaknya bagi Allah. Faqina adzabannar, bebaskan kami daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kalau kita melihat kepada ayat-ayat yang berikutnya, kita akan nampak ayat itu bermula dengan Rabbana. Pada ayat 191 sampai ayat 194 ada 5 Rabbana. Ada 5 Rabbana. Yang pertama, apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak faqina adzabannar. Kita akan kata tidak ada yang Allah ciptakan atas dunia ni semuanya sia-sia. Tak ada. Apabila kita, sebab itu disunatkan
Ayat ini menunjukkan apa kepada kita apabila kita melihat keindahan ciptaan Allah, keindahan ciptaan ayat Quran yang Allah bagi tahu kat kita. Keindahan ataupun keajaiban mukjizat yang diceritakan di ayat Al-Quran kepada kita, melalui hadis Nabi SAW kepada kita, mukjizat para nabi, para rasul. Pertama kita sebut apa? Subhanallah. Subhanallah, sunat. Contoh, kakak-kakak sekalian pergi baru ni rasanya ramai pergi bercuti pergi kat Europe kan, pergi kat mana, pergi kat Switzerland kan, pergi kat Switzerland tengok tengok Jungfrau, tengok Latar Brunnen, tengok Green Wall, tengok Alps. Kata subhanallah cantiknya, kat Malaysia tak pernah tengok macam ni kan. Maka subhanallah itu adalah kata-kata yang keluar daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kebetulan saya rezeki ada tiket murah itu. Terus saya grab, saya pergi Switzerland. Orang tu kata cantik tu kan. Pergi Switzerland, tapi saya ambil kereta pada Germany. Sebab Jerman murah, Switzerland terlalu mahal, ya Allah. Kan? Saya rasa tak sanggup duduk tu, kata aku nak keluar dari Switzerland ni. Nasib kita cantik je. Baik. So bila kita tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata subhanallah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat cantik menciptakan alam ni. Sebab tu orang kata syurga dunia ni Switzerland, betul lah, syurga lah bagi pandangan mata kita. Sekali tengok syurga, duduk 2-3 hari baru tahu kan, siksa duduk situ. Baik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tadi yang pertama, Rabbana yang pertama. Baik, kena ingatlah dalam Al-Quran bila sebut Rabbana, dia maksud doa. Rabbana maksud doa yang pertama. Doa ini menandakan apa? Menandakan bahawa kita ni minta, kita yang merendahkan diri kita, minta kepada yang lebih tinggi, iaitu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Rabbana, perkataan Rabbana menunjukkan kepada tadarru'an wa tawadhu'an, menunjukkan tadarru' kita dan tawadhu' kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu orang yang banyak berdoa kepada Allah bermakna dia adalah orang yang tawadhu', orang yang merendah diri kepada Allah. Sebab itu Allah suka orang yang banyak berdoa kepada Allah. Nah, Allah suka kepada orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kakak-kakak sekalian, waktu sekarang ni macam mana saya nak kata, kita dalam grup ni, grup ni ada Kak Marina, ada Kak Nur Faiza, ada Kak Murni, Kak Lina, Kak Zaitun, Kak Maslina, Kak Hasmani, Kak Dora, Kak Dora apa ada ya, Kak Juma, Kak Galaxy ni saya tak tahu siapa, Kak Ana, Kak Zahara, Kak Haizan, Kak Ruzaina, saya sebut semua nama, Kak Jun, Kak Mona, Kak Nadira, Kak Zubaidah, Kak Madhiana, Kak Emilia, Kak Yang, Kak Nurin, Kak Darmawati, Kak Roslina. Semua nama-nama ni, di antara perkara yang paling mahal ialah apa? Yang ada di kalangan kita ialah doa kepada saudara kita yang ada dalam grup ni, ketika mana mereka tak tahu pun kita sedang berdoa kepada mereka. Sebab tu bila kita jumpa kawan-kawan kita yang baik-baik, kawan-kawan kita yang soleh, yang soleha, saya kalau jumpa kawan-kawan yang baik, saya suruh kata apa? Tolong doa kepada aku. Maksud doa tu ialah apa? Doa ketika mana bukan berada di hadapan kita dia doa kita, tak. Tetapi di belakang kita dia mendoakan kepada kita dalam keadaan kita tak pernah tahu yang dia doa kepada kita. Yang tu adalah sahabat yang paling mahal sekali. Sebab doa itu adalah doa yang paling mahal sekali. Maka kita dalam grup ni kita cuba untuk mengamalkan, kita doakan kepada kawan kita dalam grup ni yang kita baru kenal ke, yang kita tahu dia ada masalah, kalau kita dengar dia ada masalah dan sebagainya, kita doakan dalam doa kita dan keadaan dia sendiri pun tak tahu kita doakan kepada dia. Sama-sama kita amalkan. Baik.
So yang pertama ayat tu sebut kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Minta berlindung daripada Allah Taala mengazabkan kita daripada azab api neraka. Jauh, minta jauh. No, minta jauh. Yang pertama. Yang kedua, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jangan hina kita di hari akhirat nanti dengan hinaan yang kita paling tak mahu. Ialah apa? Kita minta sekali lagi, ya Allah jangan hina kami dengan masukkan kami ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari di hari akhirat bersamaan 1000 tahun di atas dunia. Siapa sanggup minta daripada Allah sangat-sangat supaya kita tidak digolongkan di kalangan mereka yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Baik. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sebab kalau kita takkan dimasukkan dalam neraka Allah melainkan kita yang menzalimi diri kita, kita pilih jalan tersebut. Itu yang dimaksudkan pada ayat ni. Once sekali dah dalam neraka Allah, wa ma min ansar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong yang boleh menolong kita di hari akhirat nanti kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Baik, ingat tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nanti di hari akhirat ada orang yang hidup dia paling susah dalam dunia, tapi dia orang mukmin, dia orang yang beriman. Di atas dunia tak pernah merasa senang. Allah celupkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sekelip mata celup. Fayaghmisuhu ghamsatan. Kemudian Allah tarik balik. Allah arahkan malaikat tarik dia balik sekelip mata. Dia masuk dalam syurga tu. Apa kata dia? Allah lepas dikeluarkan, Allah tanya kepada dia, apa yang hang rasa susah hang atas dunia dulu? Dia kata, aku tak ingat apa-apa pun aku susah dulu. Hanya dengan apa tuan-tuan? Hanya dengan apa kakak-kakak sekalian? Hanya dengan sekali celup dalam syurga, lupa terus susah di atas dunia dulu. Betapa bezanya syurga dan betapa bezanya syurga dunia dan syurga akhirat. Neraka dunia dan syurga akhirat ni beza dia begitu. Ada di kalangan orang kafir yang atas dunia ni Allah Taala bagi nikmat, yang tu ada dalam Sahih Bukhari. Allah Subhanahu Taala cerita dia orang yang paling kaya sekali, paling mudah sekali hidup di atas dunia ni. Apa nikmat yang Allah Taala tak bagi dia? Semua bagi. Atas dunia ni syurga bagi dia. Fayaghmisu ghamsatan. Kemudian Allah Taala celup dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Sekali celup, tarik balik. Allah tanya kepada dia, apa yang hang rasa? Dia kata apa? Aku tak pernah langsung merasa senang, melainkan aku rasa derita sahaja. Sebab apa? Selama 60 tahun dia hidup atas dunia tu, dengan sekali celup di hari akhirat dalam neraka Allah, terus lupa apa nikmat yang dia pernah rasa dulu. Dia tak rasa dah. Lupa sebab beza dunia dan akhirat adalah perbezaan antara, nak kata antara langit dan bumi, tak boleh nak dibandingkan. Nak dibandingkan, tidak layak untuk dibandingkan. Baik, sebab itu kali yang kedua kita minta doa, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Jangan ya Allah engkau hina kami dengan neraka kamu ya Allah, sebab tak ada orang boleh tolong kami. Kemudian kita kata Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti bahawa kami ada seorang rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas dunia dulu ada ustaz yang bagi tahu kami atas dunia dulu ada suami kami atas dunia dulu ada orang yang memperingatkan kami, maka memperingatkan kepada keimanan, maka kami beriman kepadamu ya Allah.
dan kami beriman kepadamu ya Allah. Kemudian kita minta kepada Allah lagi, faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami minta ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Bukan sekadar ampunkan dosa, tapi padam segala kesilapan kami, dosa-dosa yang telah kami lakukan. Wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang baik-baik yang melakukan kebajikan. Baik, menarik apabila kita melihat, saya tak pasti saya pernah sebut ataupun tidak, tapi kena sebut benda ni. Apabila kita berdoa kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa kami. Ighfir lana, ghafara. Kataan ghafara maksudnya apa? Ampun. Kataan ghafara juga bermakna satara ataupun ghatta, maksudnya tutup. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, tutupkanlah dosa kami, bukan sekadar tutup dosa tetapi tutup keaiban kami. Atas dunia kita buat dosa banyak dah kakak-kakak sekalian, saya tambah-tambah dosa cukup banyak. Tapi Allah Ta'ala selamatkan maruah kita masing-masing dengan apa? Allah Ta'ala tutup aib kita. Itu tanda apa? Itu tanda Allah Ta'ala sayang kita. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kita, Allah Ta'ala tak tutup aib kita. Sebab itu Allah Ta'ala melarang kita buka aib kita sendiri. Allah Ta'ala larang. Sebab apa? Allah Ta'ala dah cukup kasih dan sayang kepada kita untuk tutup aib kita. Sebab itu apabila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa innallaha ghafurun rahim. Tak pernah jumpa ghafurun wadud. Ghafurun hakim tak. Ghafur, ampun, mesti dengan rahim, kasih dan sayang. Sayang dan kasihnya Allah kepada kita bukan sekadar ampun dosa kita, tapi Allah Ta'ala tutup aib kita. So jangan buka aib kita. Nah, wa kaffir 'anna sayyi'atina. Dengan kebaikan yang kita buat, dosa-dosa kita yang telah lepas, dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala padamkan dosa-dosa yang telah lepas. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, Allah bagi Nabi SAW bagi tahu pada setiap kebajikan hasanat kita tamhus sayyi'at. Kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan wipe kita punya dosa-dosa yang telah ditulis oleh malaikat sebelumnya. So kuasa dan rahmat Allah Subhanahu Ta'ala ni sangat-sangat besar. Seterusnya kita minta pada ayat 194. Ni ayat Rabbana. Semua ada berapa Rabbana daripada ayat 191 sampai 194 ni, kakak kesian, semua ada 5 Rabbana. Semua ada 5 Rabbana. 5 permintaan. Orang yang ulul albab akan minta kepada Allah. Dan minta yang paling banyak ialah apa? Semua minta di hari akhirat. Tak ada pun minta satu pun atas dunia. Semua minta untuk hari akhirat. Tapi Allah Ta'ala bagi tak dunia? Allah Ta'ala tak akan bagi dunia. Maka ayat yang 194, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ayat ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta seolah-olah ia adalah rayuan kepada Allah yang kita minta sangat-sangat. Seolah-olah benda tu mustahil, tapi Allah memang akan bagi. Tapi Allah, betapa Allah suka kita merintih kepada Allah. Kita kena ingatlah, ayat ni bukan doa Nabi. Tetapi ayat ni adalah skrip yang Allah nyatakan. Allah suka kalau kita baca doa. Doa Rabbana ni banyak. Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Quran yang melafazkan perkataan Rabbana adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti buka surah Ibrahim pun ada perkataan Rabbana. Walaupun bukan semua surah Ibrahim cerita pasal Nabi Ibrahim sikitnya. Cuma dalam tu ada terkandung doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suka sangat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat 194 ni, doa ni berbunyi macam mana? Ya Allah, berikan kepada kami pahala yang mana engkau telah janjikan melalui Rasul engkau. Rasul kita siapa?
Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata buat ni dapat pahala ni. Tinggal ni dapat pahala ni. Kalau buat ni dapat dosa, maka kamu kena tinggal. Kamu jangan buat. Kamu buat ni, kamu dapat pahala sekian-sekian. Kamu percaya, kamu sedekah dapat pahala sekian. Kamu sedekah, kamu diberikan sekian-sekian. Ya Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, kurniakan seperti mana yang engkau telah janjikan melalui lisan Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Kami buat sebaik mungkin ya Allah. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Janganlah engkau hina kami pada hari kiamat nanti. Kami tak mau kena hina lagi. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah pastinya tidak sesekali akan menyalahi apa yang telah engkau janjikan. Betapa kita merintih dengan rintihan yang sebenar-benarnya takut sangat. Rintihan ini menunjukkan kita takut sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai 5 kali kita rintih. 5 kali kita rintih ayat tawaduk ini kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana, 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 Rabbana. Baik, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Saya tak tahu nak habis bila. Nah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Baik, pada ayat 195 Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan. Saya baca sikit nah. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Sadaqallahul Azim. Ayat 195 ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Allah memperkenankan doa. Memperkenankan doa mereka. Kita baca dulu terjemahan ayat ni sebelum kita pergi pada doa siapa pula ni. Allah kata Allah memperkenankan doa mereka dengan firman Allah, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan. Inni la udhi'u amala 'amilin. Aku tidak akan mensia-siakan amalan orang yang beramal di kalangan kamu, orang yang beriman, sama ada kamu adalah lelaki ataupun perempuan. Ba'dukum min ba'd. Setengah kamu adalah keturunan daripada setengah yang lain. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Dan maka mereka orang yang berhijrah kerana untuk menyelamatkan agamanya, dulu pernah berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana agama mereka, kerana Islam, mereka keluar pada rumah mereka di Mekah, tinggalkan apa yang ada di Mekah. Wa udhu fi sabili, dah tinggalkan Mekah sampai ke Madinah, kena usir pula daripada ada di kalangan mereka yang diusir daripada tempat tinggal mereka yang gah sebelumnya. Dan juga uzu ni mereka yang disakiti dengan pelbagai gangguan, azab yang diberikan kepada mereka. Kerana apa? Fi sabili, kerana semata-mata memilih beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qatilu wa qutilu, dan yang berperang untuk mempertahankan Islam dan yang terbunuh gugur syahid. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, sesungguhnya aku akan pastikan bahawa aku akan hapuskan segala kesalahan dosa-dosa mereka. Wa la udkhilannahum jannat, dan aku akan masukkan mereka ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir syurga di bawahnya. Yang mana aku akan masukkan mereka ke dalam syurga, yang mana di bawahnya mengalir akan sungai-sungai di bawahnya. Sawaban min indillah,
yang mana sebagai pahala di sisi Allah. Dan di sisi Allah dua lah, wallahu indahu husnul thawab. Di sisi Allah juga pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal saleh. Baik, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam satu hadis ataupun dalam riwayat yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, begitu juga dengan dalam riwayat Hakim daripada Ummu Salamah, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, aku tak dengar pun Allah Subhanahu wa taala sebut tentang wanita dalam hijrah, semua ayat pasal lelaki. Sebab ayat umum, Allah Taala tak sebut langsung perkataan an-nisa. Allah tak sebut langsung tentang perempuan yang berhijrah. Sebab ayat hajaru tu, mereka yang berhijrah, mereka tu secara umumnya maksudnya lelaki dalam bahasa Arab. Tak ada sebut tentang hajarna. Hajarna maksud dia wanita yang berhijrah. Tak ada pun, kan? Pasal apa macam tu? Kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 195 dalam surah ni. Surah ni ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Ummu Salamah, seolah ayat ni jawab kepada Ummu Salamah, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata apa? Aku tidak akan mensia-siakan orang yang beramal di kalangan kamu. La udhi', aku tidak akan biarkan, aku tidak akan lupakan, aku tidak akan mensia-siakan setiap amalan yang dibuat di kalangan kamu. Min zakarin, sama ada hang lelaki ke, atau unta, sama ada hang perempuan ke, aku kira semua. Kali ini Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan unta, perkataan perempuan. Baik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa secara umumnya dalam Quran memang merujukkan kepada ada ayat khusus kepada lelaki dan ada ayat umumnya kepada lelaki dan wanita yang mewakili tentang hukum-hukum yang diturunkan. Contoh dia Allah sebut aqimus salah. Aqimu ni maksud dia semua lelaki diwajibkan solat. Adakah bermaksud perempuan tak wajib solat? Tak. Tak, maksud dia semuanya diwajibkan. Maka apabila Ummu Salamah tanya begitu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut secara detail mereka yang berhijrah, mereka yang meninggalkan rumah-rumah mereka sehelai sepinggang kerana aku akan balas kepada mereka. Mereka yang disiksa oleh tuan-tuan mereka, mereka yang diseksa oleh kafir Quraisy sebelumnya, mereka yang berperang, mereka yang membunuh ataupun mereka yang memenangkan agama Allah, dan mereka yang terbunuh, yang syahid, aku tak akan lupakan mereka. Semua itu dalam perkiraan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan masukkan semua mereka jannat, di dalam syurga, yang mana syurga-syurga itu, di bawah syurga tersebut pula ada anhar. Anhar ni apa maksudnya? Anhar ni adalah sungai-sungai di dalam syurga. Baik, kenapa ada gambaran sungai dalam syurga? Kenapa syurga ni dikaitkan dengan sungai? Agak-agak sebab apa? Sebab saya rasa sebab semua kehidupan kita, kalau tak ada air mati Ustaz. Air tu paling penting. Jadi mungkin itu lambang kehidupan di akhirat. Saya pun tak tahulah rasanya lah. Baik. Saya pula merasakan alhamdulillah jawapan tu tidak salah. Jawapan tu tidak salah. Cuma ada di kalangan para ulama, ialah di antaranya Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib ataupun Tafsirul Kabir, menceritakan keindahan alam ini adalah terletak kepada apabila kita tengok sesuatu istana, orang nak tengok istana, bawah dia ada deruan sungai. Istana Firaun, hebat-hebat istana Firaun, bawah dia ada aliran sungai Nil.
menunjukkan kepada keindahan apabila sesuatu istana, sesuatu rumah itu ada aliran sungai di bawahnya. Maka apalah sangat nak dibandingkan dunia dengan akhirat. Satu lagi, lambang ketenangan. Sebab aliran-aliran sungai itu dalam ayat Allah yang lain menyatakan ia adalah apa? Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya sabahah, semuanya berzikir kepada Allah. Maka kebetulan saya dulu masa saya duduk di Europe dulu, saya duduk di UK 3 tahun setengah. Sempat saya berjalan ke negara-negara yang saya rasakan sangat indah bagi saya, yang Allah Ta'ala saya boleh katakan yang ni syurga dunia kan. Selain pada Switzerland, tahun 2015 kali yang terakhir saya pergi ke Croatia. Tuan-tuan, kakak-kakak sekalian pernah pergi kat Croatia? Sampai kat Croatia? Tak pernah Croatia ada satu tasik, ada satu national park yang nama dia Plitvice National Park. Plitvice National Park ni nanti try Google, dalam Google lah, try tengok gambar Plitvice ni ialah apa. Plitvice ni ialah satu lake, lake kita kata apa? Allahu Akbar. Satu tasik yang mempunyai 21 tingkat tasik. Dan saya katakan tasik ini tasik yang paling cantik pernah saya lihat dengan mata kepala saya. Apabila saya tengok, saya terus kata subhanallah, yang ni syurga dunia. Terus saya terkeluar pada mulut saya, kata apa? Yang ni syurga dunia ni. Betapa aliran sungai, aliran air yang mengalir itu adalah sangat indah sekali. Adalah sangat indah. Air dia ada 3 color. Ada color hijau, ada color biru, ada color apa satu, turquoise. Menyebabkan kita tengok, kita akan kata subhanallah, Maha suci Allah, cantiknya. Cantik sangat. Cantik sangat. Seterus saya teringat ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang syurga. Syurga mesti cerita apa? Min tahtiha al-anhar. Min tahtiha al-anhar. Padanya ada sungai. Padanya ada sungai yang mengalir. Padanya ada sungai yang mengalir. Sebab salah satu tadilah sumber ketenangan di antaranya, bukan sumber lah, di antara tempat yang menenangkan adalah kita melihat ataupun mendengar duruan ombak, melihat air yang cantik. Itu ada cukup menenangkan. Cantik tak cantiknya Plitvice tu, bila kita tengok dalam dia, kita nampak ikan dan kita boleh nampak akar pokok yang bawah tu, kita boleh nampak di dasar sekali betapa jernihnya air yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka orang Croatia lah. Kalau ikutkan yang tu sebenarnya tanah jajahan yang telah dirampas daripada Bosnia Herzegovina. Betapa cantiknya. Saya rasa saya akan pergi semula ni bulan 4 bersama rakan-rakan saya, bulan 4 untuk saya pergi ke Balkan, seterusnya pergi ke Plitvice. Kalau kakak sekalian ada kesempatan untuk pergi, kita pergi. Kita buat trip pergi ke Balkan, melihat keindahan yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita atas dunia ni. Baik, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu kita melihat kepada ayat 195. 195 yang mana kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjawab persoalan yang diberikan oleh Ummu Salamah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Muhammad, jangan sesekali engkau terperdaya dengan usaha dan gerakan yang dibuat oleh orang kafir dalam negeri yang kamu nampak dengan mata kepala kamu adalah satu keuntungan duniawi. Sebab kita tahu orang kafir Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka. Kita orang Islam pun Allah Ta'ala uji. Kalau dulu kita tengok orang kafir diuji dengan apa? Dengan kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, sehingga mereka tak nak ikut Nabi. Sebab mereka kata, apa untung kami ikut Muhammad, sedangkan kami tak ikut Muhammad, kami lebih untung.
bersama dengan Muhammad, kami terpaksa infak harta sekian-sekian, lagi banyak harta kami habis. Kami sokong Muhammad, kami banyak habis harta ekonomi kami down apa semua. Tapi kalau kami bersama dengan Arab Quraisy, kami akan kukuh. Ada orang yang akan mengukuhkan kami, ramai-ramai yang akan memperkukuhkan kami. Majoriti bersama dengan kami. Maka Nabi SAW diuji dengan sebegitu rupa. Maka kalau kita melihat kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan seterusnya ayat yang bersambungan dengan ayat 196, iaitu ayat 197. Allah Taala kata apa? Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah Ta'ala kata, semua yang kamu nampak tu Muhammad hanyalah kesenangan yang sedikit atas dunia ni. Sehebat mana pun, sebesar mana pun kesenangan atas dunia, ia adalah kesenangan yang sedikit, dan nanti kesenangan tersebut akan lenyap. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Itu adalah seburuk-buruk tempat yang diberikan kepada mereka. Baik, kakak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa ada golongan yang bersama dengan Nabi SAW, dan Nabi sendiri terkesima ataupun Nabi sendiri terkesan dengan kekayaan yang diberikan oleh oleh Allah Subhanahu Taala kepada orang bukan Islam. Bahkan sekarang ni kita tengok trend. Ini juga ayat ni menunjukkan trend orang kafir untuk menarik minat orang lain untuk ikut kita, nak kumpul follower, kita tunjuk apa yang kita ada. Kat sekarang ni Instagram, TikTok, nak buat bisnes, nak bagi laku ni, kena tunjuk harta dulu. Tunjuk ada kereta apa, ada rumah berapa biji, kena show off sikit dalam rumah kita, dapur kita macam mana, kena show off sikit, kita punya lantai rumah kita buat macam mana, kabinet rumah kita buat macam mana, wainscoting kita tempah dekat siapa, berapa kos wainscoting kita, kemudian kereta, kita beli kereta apa. Semua tu wala yaghurranna taqallubal ladina kafaru fil bilad. Boleh menyebabkan orang ikut kita, boleh menyebabkan hati orang berubah daripada mencari akhirat kepada cari dunia. Cari akhirat kepada cari dunia. Sedangkan Allah Subhanahu Taala dah janjikan bagi rezeki kepada kita. Tak salah. Tak salah pun kita promote bisnes kita. Cuma kadang-kadang mindsetting kita. Sebab itu kita apabila kita duk baca Quran, alhaakumut takatsur, kita menjadikan harta kekayaan kita sebagai Tuhan kita. Bagaimana kita menjadikan harta kekayaan kita sebagai Tuhan kita? Seperti ayat ni orang kafir ni, orang kafir menjadikan harta sebagai Tuhan mereka. Sebab apa? Mangkit pagi, bangun pagi, fikir dah macam mana aku nak dapat duit hari ni. Sebelum tidur, fikir dah macam mana aku nak dapat duit lagi. Esok fikir macam mana aku nak tambah follower, nak tambah duit lagi. Tak habis fikir. Sampai kita tak fikir macam mana aku nanti nak kumpulkan harta aku untuk hari akhirat. Esok aku nak mati ni, aku nak bawa apa? Kalaulah ada ahli perniagaan yang boleh buat kita macam tu, kita ikut dah. Kalaulah tak, kadang-kadang duk guna nama Allah kan. Ya, saya minta maaf. Ada sebahagian kita dia terlalu ta'assub ataupun ikut tok guru ni. Tok guru ni maksud saya mentor perniagaan. Mentor ni kata apa? Bersedekahlah, insya-Allah kamu kaya. Dengar tak yang tu? Bersedekahlah, insya-Allah kamu kaya. Siapa nak kaya kena sedekah. Yang tu salah faham terhadap ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Nabi suruh apa? Sedekahlah kerana Allah. Kekayaan akan datang kemudian. Bukan sedekahlah untuk kaya. Ada setengah mindset orang ialah apa? Sedekahlah, kamu akan kaya. Tak. Tidak sebegitu yang Allah nakkan daripada kita. Allah bagi tahu kita, Nabi SAW bagi tahu kita, sedekahlah, kamu tidak akan miskin, kamu tidak akan fakir. Tapi kita menjadikan ayat itu sebagai apa? Sebagai modus operandi, model kita untuk apa? Untuk nak tarik minat orang ni, sehingga kan orang sedekah tu bukan kerana Allah, tapi orang sedekah kerana nak kaya. Kaya tu pada tuan,
kaya tu dunia. Sebab itu innamal a'mal binniyat. Segala apa yang kita buat semuanya berlandaskan kepada niat. Baik, seterusnya. Banyak ada lagi ayat ni. Allah Subhanahu taala ayat 198, ayat 199, ayat yang terakhir ayat 200. Saya ambil last sekali. Nah, bolehkah? Ayat 200 ni Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara kebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih pada kesabaran musuh kamu di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mencapai kemenangan. Baik, ayat ni ayat sangat penting mengajak kita kepada untuk kita mengamalkan sifat bersabar. Yang pertama Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Bersabar ni maksud dia apa dia? Bersabar ni, ayat ni Allah Ta'ala asaskan kepada diri kita. Kita kena bersabar untuk menghadapi orang lain. Yang tu wasabiru. Yang tu isbiru. Maksud dia diri sendiri kita kena sabar. Nak tempuh atas dunia ni, nak dapat syurga ni bukan senang. Yang pertama kita kena sabar. Yang kedua wasabiru. Dapatkan sabara juga. Sabara ni apa dia? Wasabiru. Sabiru bukan mengajak bersabar, tapi bukan sekadar mengajak bersabar, tadi mengajak diri kita sendiri sabar. Kita kata dia kena sabar, kan? Kena sabar. Yang kedua wasabiru. Sekali lagi ya. Wasabiru ni apa dia? Wasabiru bukan sekadar kita kata kat diri kita sabar, kita ajak orang lain bersabar sekali. Kita pesan kepada orang lain. Sebab itu ada ayat Quran, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati untuk bersabar. Bukan kita kata kat diri kita saja sabar, tapi kita kata kat sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kita ajak untuk bersabar bersama dengan kita. Warabitu. Warabitu. Warabitu ni maksud dia apa dia? Maksud dia kita rabit. Di perkataan rabata. Rabata ni saling menguatkan di antara satu sama lain. Kalau rabitu, kalau buang alif, kita kuatkan diri kita. Tetapi warabitu, Allah minta supaya kita tak boleh kuat seorang-seorang. Kita tak mampu. Kita nak kuat, kita kena ada tim. Kita kena ada jamaah. Kita kena ada satu kumpulan untuk sama-sama kita kuat. Seorang-seorang tak kuat. Nabi SAW ada para sahabat untuk rabitu Nabi, untuk bersama-sama dengan Nabi. Sebab itu sabar ni sifat dalam diri, inside out. Sabiru, outside in. Kita ajak orang untuk bersabar. Warabitu, ayat Quran tak sebut warbitu, tapi Al-Quran sebut terus warabitu. Dia sama dengan wasabiru. Dia tak ada irbitu, tak ada. Tapi dia ada warabitu. Warabitu maksud dia apa dia? Nak kuat, kita takkan kuat seorang-seorang. Kita kena kuat apabila kita ada tim. Kita kena ada jamaah. Baru kita kuat. Wattaqullah. Last sekali, asas kepada kumpulan yang kuat ni ialah apa? Mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. La'allakum tuflihun. Mereka ini adalah orang-orang yang berjaya. Baik, kakak-kakak sekalian, tuflihun juga merujuk kepada ayat ulul albab yang lain. Saya tak ingat ayat mana ulul albab yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga orang ulul albab ni adalah orang yang muflihun, orang yang berjaya. Maka ayat ini ialah 10 ayat yang terakhir ni fokus Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana sifat mereka yang mempunyai sifat ulul albab.
ulul albab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa cukup saya share sekadar apa yang saya tahu sahaja. Yang saya tak tahu tu banyak. Cumanya saya tak sentuh ayat 198, 199 takut terlalu panjang sangat. Cumanya seperti mana yang saya katakan tadi, ini adalah ayat yang menerangkan kepada kita tentang ulul albab, golongan yang diajar oleh Allah untuk satu berzikir, yang kedua berfikir. Kalau berzikir sahaja tanpa berfikir pun tak jadi juga. Berfikir tanpa berzikir pun kita tak ingat Allah. Sebab orang yang banyak berfikir ni tanpa ingat Allah, dia tak berapa nak smooth perjalanan dia. Maka Allah Subhanahu Taala seperti mana kata Hamka, mengajak kita supaya berzikir sambil berfikir untuk mencapai akan golongan al-albab ataupun ulul albab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Panjang kita punya kuliah hari ni. Alhamdulillah banyak info kita dapat, tak terfikir cara nak berfikir macam Ustaz ulaskan tadi. Jadi yang saya nampaklah dalam 10 ayat terakhir ni, Ustaz 10 ayat terakhir ni antara amalan-amalan yang kita ikutlah sunnah Nabi ya Ustaz, ketika kita tunaikan solat malam ya. Betul. Amalan dia kan sebab betul, nampak daripada 10 ayat Ustaz cerita sebenarnya banyak doa dalam ayat ni. Betul. Terutama 5 doa tadi, Rabbana, 5 doa tadi, doa minta ampunkan dosa, doa minta tutupkan aib kita, doa minta jangan hina kita di akhirat, minta kita digolongkan bersama orang-orang yang berbakti. Lagi satu doa minta yang sebelah tu kan, minta dimasukkan kita ke dalam syurga. So ada 5-6 doa dalam 10 ayat terakhir. Jadi dengan ini kita ada masa lagi, saya membuka peluanglah kepada sahabat-sahabat kalau ada soalan nak tanya kepada Ustaz berkenaan dengan topik hari ini ataupun yang terkeluar sedikit, saya rasa insyaAllah Ustaz boleh bantu kita. Jadi silakan, nak type boleh, nak teruskan bertanya pun boleh silakan sahabat-sahabat. Rasanya ramai dah terpegun ni Ustaz. Kena buat model kita kebalkan. Kebalkan modul ceramah kebalkan. Adakah soalan? Jadi Ustaz daripada yang sini yang disebutkan banyak-banyakkan berzikir, yang tadi kan Ustaz kata berbaring, berdiri, duduk, semua tu, itu sebenarnya nak menunjukkan kita kena berzikir berterusan dalam apa keadaan sekalipun. Tapi soalan saya, kalau dah malam-malam tu kan dah penat-penat Ustaz, kan sebelum tidur kita kan berdoa, berzikir. Jadi saya pun berzikir waktu baring. Pun tak ada masalah kan Ustaz. Dah penat kan, daripada duduk ni sampai ke baringnya, sampai terlepas tasbih lah. Macam tu kan. Masya-Allah. Macam tu pun boleh kan Ustaz? Itu yang dianjurkan. Kan? Itu yang dianjurkan. Yang penting sifat zikir kepada Allah ialah sifat dia ialah tenang. Kan? Ingat Allah dalam keadaan tenang, bukan ingat Allah dalam keadaan serabut, kan? Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi ke sahabat-sahabat? Saya rasa hari ni amat jelas lah kan saya rasa sampai sahabat-sahabat saya pun belum terfikir lagi ni. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya rasa memang insyaAllah. Jadi hari ni saya rasa kalau tak ada sebarang soalan, cuma tadi Ustaz bagi tahu dengan saya antara kebaikan yang kita lakukan boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Ustaz merangkumi semua ya Ustaz, daripada segi sedekah kita, ibadah kita, amal-amal jariah, kebajikan yang kita lakukan. Betul kan Ustaz? Menghapuskan satu persatu ya Ustaz. Setiap dosa yang pernah berlaku zaman-zaman jahiliah kita dahulu. Macam tu kan Ustaz maksudnya? Betul. Bahkan bukan sekadar zikir dikira sebagai kebajikan, tetapi berfikir akan nikmat Allah juga boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Betapa rahmat Allah Ta'ala ni sangat luas. Itu yang orang kata rahmat Allah, Allah tu bersifat boros. Boros pada Allah tu baik, bukan pada manusia. Benar kan Ustaz? Sekali. Betul. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada sebarang soalan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz. Jadi sebelum kita tutup majlis kita, saya mohon Ustaz seperti biasalah mendoakan jemaah yang hadir pada malam ini. Silakan Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran ini sebagai suri hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kalam-kalam Al-Quran ini sebagai gambaran surat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami, untuk kami membalas dan manifestasikan segala surat cinta ini kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan, kelapangan kepada kami, direzekikan kepada kami untuk kami selalu membaca surat-surat cintamu kepada kami ini, ya Allah. Ya Allah, rezekikan kepada kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada ibu ayah kami, untuk sama-sama kami mentadabbur, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan terus masuk ke dalam isi hati kami, ya Allah, untuk kami membawanya bukan sekadar di atas dunia, tetapi membawanya sehingga ke syurga seperti mana yang Engkau telah janjikan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Dosa suami-suami kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Seterusnya dosa ibu ayah kami, ya Allah, sama ada mereka yang telah mati ataupun mereka yang masih hidup, ya Allah. Jagakanlah mereka untuk kami seperti mana Engkau jagakan ataupun ibu kami, ayah kami jagakan sewaktu kami kecil, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekiranya ada di kalangan kami yang ditimpakan masalah, ya Allah, keluarkanlah beliau daripada masalah. Sekiranya di kalangan kami, ya Allah, akan bersalin, maka permudahkanlah usaha beliau untuk bersalin, ya Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup majlis kita dengan surah Taas dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wal 'asr innal Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.